selamat pagi diucapkan kepada Profesor Maya Dr. Osman Mak Yusof. Kami dari kumpulan T2 K6. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Kuih Pekin, Lau Pui Hun, Choi Yen Peng dan Toh Wei Jie. Kumpulan kami akan melaksanakan projek penternakan burung layang-layang untuk menghasilkan sarang burung. Ini merupakan logo bagi syarikat kami. Untuk keterangan lanjut melalui logo ini, saudara-saudari boleh merujuk kepada risalah yang telah diedarkan. Seterusnya adalah kaedah kajian bagi projek kami. Yang pertama adalah kajian pasaran. Kajian pasaran kami adalah tertumpu di lokasi peternakan burung layang-layang. Kaedah kajian yang kedua adalah pengumpulan dan maklumat melalui media massa, iaitu melalui internet, bahan rujukan dan juga surat khabar. Dan akhirnya adalah temu bual dengan pengusaha-pengusaha burung layang-layang. Kami juga telah menemu bual pengurusi Persatuan Burung Layang-Layang di Taipei. Kemudian kami juga mengadakan temu juga dengan pegawai-pegawai di Tenaga Nasional Berhad, kumpulan wang simpanan pekerja dan juga Majlis Perbandaran Taipei. Dan akhirnya kami juga menjalankan temu juga dengan wartawan-wartawan. Di sini merupakan pekongsi-pekongsi bagi syarikat kami. Ia dibahagikan kepada dua, iaitu pekongsi aktif, iaitu Encik Tan Chi Hin yang akan melaburkan 60% daripada jumlah modal, dan seterusnya adalah pekongsi aktif, iaitu saya, Lau Pui Hun, Choi Yen Peng dan juga Toh Wei Jie masing-masing akan melaburkan 10% daripada jumlah modal. Seterusnya, ini merupakan carta organisasi bagi syarikat kami. Kuasa yang terbesar adalah terletak di tangan pengurusi. Selepas itu, ia akan dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian pemasaran, perakaunan, pengeluaran dan saya sebagai bahagian keselamatan. Maklumat bagi projek kami adalah yang pertama, supaya kami dapat berdikari dan mempunyai objektif untuk bersaing di pasaran luar. Yang kedua adalah mencabar diri sendiri agar menjadi pengusaha sarang burung yang terbesar di Malaysia. Seterusnya adalah membina rumah burung layang-layang yang kedua selepas mendapat balik modal. Dan akhirnya adalah membuka kilang memproses sarang burung untuk menambahkan hasil di samping menambahkan peluang pekerjaan. Seterusnya adalah objektif bagi syarikat kami. Objektif yang pertama adalah kami menganggarkan bahawa pulangan modal kami adalah pada tahun yang keempat. Seterusnya adalah membangunkan industri sarang burung layang-layang di Malaysia. Selepas itu kami juga menyediakan produk yang berkhasiat sedang berkualiti kepada semua orang. Nah, akhirnya adalah kami berusaha untuk menjadi usahawan yang berdaya saing di peringkat tempatan dan juga global. Kami memilih Taipei sebagai lokasi projek kami. Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kami memilih lokasi ini. Yang pertama, sebab ia berdekatan dengan laut. Seterusnya, ia mempunyai pokok serta hutan-hutan yang banyak. Ini kerana ia dapat menyumbangkan kepada tahap kelembapan di bandar Taipei, dan ini dapat menjayakan projek kami. Selepas itu, kekerapan hujan di Taipei juga akan merendahkan suhu di Taipei. Setahu kita, burung layang suka kepada tempat yang sejuk dan lembap. Akhirnya adalah kurangnya bangunan pencakar langit yang dapat memudahkan pergerakan burung layang-layang. Ini merupakan peta tanah bagi projek kami. Kawasan yang telah dikuninkan itu merupakan lokasi projek kami. Ini merupakan contoh gambar-gambar bagi lokasi projek kami.
Seterusnya ini adalah jenis sarang dan juga jenis burung. Jenis sarang burung yang akan dihasilkan oleh syarikat kami adalah sarang burung putih yang seperti dapat dilihat di atas skrin, yaitu di sebelah sana. Dan jenis sarang burung ini adalah dihasil oleh sejenis burung layang-layang yang digelar sebagai Etrodramus frutivagus yang saudari dapat lihat di skrin di sana. Selepas itu saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada Piki dan selamat pagi kepada semua. Bangunan burung layang-layang merupakan kunci kejayaan kepada projek ini. Daripada lakaran ini kami mendapat tingkat 1 adalah berfungsi sebagai pejabat dan bilik pengawalan. Tingkat kedua dan tingkat ketiga adalah untuk penternakan burung layang-layang. Dan kami juga akan membuat lakaran yang lain. Lakaran yang di atas sekali adalah tingkat masuk keluar oleh burung layang-layang. Lakaran yang kedua dan ketiga adalah pelan dari pandangan depan dalam bangunan. Sebenarnya penjagaan ini kami perlu menunggu banyak pertumbuhan kepada segi kebersihan. Perancangan kepada segi kebersihan kami bukan bermula semasa projek dijalankan, adalah sebelum projek dimulakan. Kerana pembinaan bangunan adalah berkaitan dengan segi kebersihan, seperti lantai dan dinding bangunan dibina dengan bahan yang kalis atau gebar air supaya memudahkan kerja-kerja pencucian. Dan najis dan burung layang-layang kami akan dijual dengan harga pasaran RM25 per pack. Dan yang lebih kami juga boleh dibuang dengan berjadual. Sistem keselamatan. Sistem ini ditanggungjawabkan oleh pengurus keselamatan. Beliau akan membuat rondaian dan pemantauan dengan berjadual. Dan dalam bangunan kami juga akan memasangkan CCTV dan menggunakan mangga yang berkualiti untuk mengelakkan kes kecurian. Seterusnya adalah sistem bunyi. Bunyi di sini adalah bermaksud lagu yang boleh menarik perhatian dan kedatangan burung layang-layang. Sebenarnya lagu ini adalah disambung dengan melalui hi-fi dan pembesar suara. CD dan kaset juga digunakan. Volume bunyi tidak perlu terlalu kuat, sederhana adalah paling sesuai. Sistem kawalan tidak boleh diabaikan, kerana sistem ini amat penting untuk mengatasi masalah yang daripada perosak, burung hantu dan penyakit. Untuk mengatasi perosak, kami akan meletakkan paku-paku di tingkat masuk keluar oleh burung layang-layang. Dan kami juga akan membawa burung layang-layang ke mana untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan. Seterusnya adalah jadual pembungkutan. Pada tahun kosong, hasil kami adalah kosong. Kerana tahun ini adalah tahun persediaan projek ini. Tahun pertama juga adalah kosong. Walaupun ada hasil, tapi hasil itu belum boleh dikutip. Dan pungutan yang pertama kami dapat adalah pada tahun kedua, iaitu 24 kg dan tahun 3 adalah 48 kg. Dan tahun yang seterusnya kami akan mendapat hasil pungutan yang melebihi 48 kg. Tahap stabil adalah berlaku pada tahun ke-9, iaitu 16 kg sebulan. Daripada kajian yang kami buat, kami mendapati ada 2 kaedah pemasaran, iaitu pertama, urus niaga di antara pengusaha dan ejen. Kedua adalah pengusaha mencari pembeli dengan sendiri. Dalam projek ini kami akan memilih kaedah yang pertama. Harga hasil dalam pasaran adalah
RM4,000 sehingga RM5,000 per kg. Sekarang saya akan mempersilakan Wejid untuk membuat perundangannya. Hajat tersebut merupakan hajat perangkaian bagi projek kami. Garisan yang berwarna merah merupakan jalan kritikal projek kami, iaitu jalan kritikal ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Jumlah masa yang diperlukan adalah sebanyak 446 hari. Jadual tersebut merupakan aliran tunai tahunan bagi projek peternakan perundangan. Pada tahun persediaan, kami tidak memperoleh sebarang pendapatan daripada penjualan sarang burung. Perbelanjaan pada tahun tersebut adalah terdiri daripada perbelanjaan permulaan, perbelanjaan alatan pejabat, perbelanjaan alat memungut sarang burung. Jumlah perbelanjaan pada tahun tersebut adalah sebanyak RM11,275. Pada tahun 1 iaitu tahun permulaan, kami menjalankan projek peternakan burung layangan. Pada tahun tersebut kami juga tidak memperoleh sebarang pendapatan daripada penjualan sarang burung. Perbelanjaan pada tahun tersebut adalah terdiri daripada perbelanjaan operasi, iaitu sebanyak RM67,200. Pada tahun kedua, kami akan memperoleh pendapatan sebanyak RM120,000 daripada penjualan sarang burung. Dan perbelanjaan pada tahun tersebut adalah terdiri daripada perbelanjaan operasi, iaitu sebanyak RM67,200. Pada tahun tersebut kami akan memperoleh lebihan sebanyak RM52,800. Jadual tersebut merupakan aliran tunai bulanan bagi projek kami. Kami akan memperoleh pendapatan sebanyak RM10,000 setiap bulan pada tahun kedua. Perbelanjaan pada tahun tersebut adalah terdiri daripada perbelanjaan sewa bangunan, bil elektrik, gaji kongsi dan juga perbelanjaan lain. Jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM5,600. Kami akan memperoleh lebihan sebanyak RM4,400 setiap bulan. Serangan masa depan. Serangan masa depan kami adalah pendaftaran syarikat. Sebab pada masa ini kami belum mendaftar syarikat lagi. Pendaftaran akan dilakukan selepas pihak MPT mengeluarkan lesen. Selain itu, kami juga berencana membina sebuah kilang memproses sarang burung. Tujuan pembinaan ialah untuk menambah nilai dan meningkatkan kualiti sarang burung yang dihasilkan. Sebagai kesimpulannya, kos permulaan bagi projek ini agak besar dan kami juga menghadapi banyak masalah dan cabaran pada permulaan pelaksanaan projek tersebut. Tetapi projek ini merupakan projek yang mendatangkan keuntungan yang lumayan dalam perusahaan kepala kami. Projek ini juga tidak memerlukan banyak kerja dan masa untuk menguruskan, maka dia sangat sesuai untuk dijadikan projek sampingan kepada kami. Kami yakin projek ini akan berjaya sebab dia tidak sebab dengan perancangan dan pengurusan yang sistematik. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Mahir Dr. Osman Yusof dan juga Encik Stan, Encik YD, Public Bank, TNP, Majlis Pembangunan Taiping dan juga KWSP, dan juga wartawan dari Baran Nanyang Sampau, Singji Daily, Oriental Daily News. Sekian tamat pembinaan kami. Sekian, terima kasih.